Terima kasih pengacara majelis. Salam sejahtera dan salam Malaysia Menani diucapkan kepada para hakim yang adil dan bijaksana, penjaga masa yang setia dengan masanya, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati serta hadirin semua. Pada pagi yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Jiran Itu Ialah Dia. Suilan merupakan seorang ibu dari kepada anak tunggal yang bernama Jason. Perangai Jason yang tidak gemar bercampur dan bergaul dengan jiran mereka sangat tidak disukai oleh Suilan. Jason suka memerah di rumah dan menolak untuk keluar rumah bersosial dengan jiran mereka. Hal ini merugikan ibunya. Manakala tidak, Jason sanggup memerah di rumah sehari suntuk daripada keluar rumah dan bertegur sapa dengan jiran di kawasan persekitaran itu. Jason, mengapa kamu asyik terperap di rumah saja? Ibu risaulah dengan keadaan kamu ini, tanya Suilan. Pertanyaan ibunya pada satu pagi itu tidak dijawab oleh Jason. Dia hanya berdiam diri tanpa sebarang kata. Dia seolah-olah tidak peduli dengan apa yang diperkatakan oleh ibunya. Melihat keadaan Jason, Suilan lalu pergi. Dia tahu bahwa Jason tetap enggan bercampur dengan jiran mereka yang berbahasa Melayu. Walaupun pelbagai nasihat yang telah diberikan kepadanya, nasihat yang telah diberikan itu bagaikan curah air ke daun keladi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keesokan harinya, Suilan mencoba untuk memujuk Jason supaya bersosial dengan jiran mereka. Beliau menyuruh Jason agar tidak bersikap seperti kata di bawah tempurung. Hal ini akan menyukarkan masyarakat untuk saling mengenali antara satu sama lain. Namun begitu, Jason memberikan bermacam-macam alasan untuk tidak bergaul dengan jiran mereka. Dia mengatakan bahawa jiran mereka suka menjaga tepi kain orang lain. Suilan bergeleng-geleng kepalanya apabila mendengar jawapan yang telah diberikan Jason itu. Suatu petang, seorang daripada anak jiran Suilan, Rahman menghantar bubur pisang yang dibuat oleh ibunya ke rumah Suilan. Pada waktu itu, Jason kebetulan berada di luar rumah. Apa khabar Jason? Rahman menyapa Jason. Dia hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab soalan tersebut. Tanpa putus asa, Rahman tetap mengajukan beberapa soalan kepadanya. Dia hanya menjawab soalan tersebut secara endah tak endah sambil menunjukkan perasaan dingin. Selepas menyampaikan bubur tersebut kepada Jason, Rahman terus pergi dari tempat Jason dengan perasaan yang kecewa. Ketika di sekolah, pada waktu mata pelajaran sejarah, guru sejarah telah meminta para pelajar untuk membuat tugasan sejarah secara kumpulan. Jason ditempatkan dalam kumpulan yang sama dengan Rahman. Sepanjang perbincangan berlangsung, sikap Jason tetap tidak berubah. Dia hanya mendiamkan diri umpama keras lubang. Rahman berusaha untuk membuat Jason bercakap, namun usahanya itu tetap tidak berhasil. Namun begitu, dengan takdir Tuhan, rumah Jason telah terbakar. Kebakaran tersebut berpunca daripada gembor lintas pintas yang berlaku di atas rumah Jason. Seluruh kampung gempar dengan kejadian tersebut. Lalu mereka tergesa-gesa pergi ke tempat kejadian. Mereka bekerjasama bagai awal dengan tepi untuk memadamkan api. Suilan yang berada di luar rumah teringat akan anaknya yang sedang tidur di ruang tamu. Tolong! Tolong! Anak saya masih tidur di ruang tamu. Suilan menjerit meminta bantuan orang kampung untuk menyelamatkan permata hatinya itu. Apabila mendengar jeritan tersebut, Rahman meluru pergi ke rumah Jason. Dia langsung tidak peduli dengan api yang menjulang tinggi di dalam rumah tersebut. Akhirnya,
Jason pun dapat diselamatkan, walaupun terdapat sedikit kecederaan ringan di bahagian kakinya. Dia dikejar ke hospital. Di hospital, Jason terkena lesu. Dia merenung wajah ibunya yang berada di sisi kanannya itu. "Syukurlah awak selamat, Jason," bisik ibunya dengan suara yang perlahan. Sejurus kemudian, pintu besar kamar pesakit dibuka dengan perlahan. Kelihatan Pak Ahmad, Mak Jah dan Rahmat sedang menuju perlahan ke katil Jason. Suilan tersenyum dan menjemput mereka duduk. "Rahmat, saya minta maaf. Saya menyesal. Sekarang baru saya mengerti arti jiran dan persahabatan." Tiba-tiba, Jason bersuara sambil mengulurkan tangannya kepada Rahmat. Rahmat menyambutnya. Ingat, Suilan memandang wajah Pak Ahmad dan Mak Jah. Suilan tersenyum luas. "Ingatlah kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita haruslah bersikap sopan santun. Jangan bersikap sombong dan angkuh. Bak kata pepatah Melayu, sudah tantuk baru tergadah. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian cerita saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.